Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk bab 6 iaitu penjanaan tenaga elektrik. Jadi saya akan cuba cover sampailah generator. Okey kelas, pertama sekali untuk penjanaan atau penghasilan tenaga elektrik ni kita perlukan sumber tenaga. Tanpa sumber tenaga tak boleh tak dapat hasilkan tenaga elektrik. Maksudnya daripada pelbagai jenis sumber tenaga tu kita tukarkan dia jadi tenaga elektrik. Okey, ada dua jenis sumber tenaga iaitu tenaga boleh baharu dan juga tenaga tidak boleh baharu. Jadi untuk sumber tenaga boleh baharu ini ciri-ciri dia boleh diganti, digunakan secara berterusan dan takkan habis. Sekejap lagi kita akan tengok contoh sumber tenaga boleh baharu. Apa yang takkan habis, apa yang boleh digunakan secara berterusan ya. Okey, contoh yang pertama tenaga hidro iaitu tenaga air, biasanya dari tempat tinggi, contoh empangan. Contoh yang kedua, contoh tenaga ombak iaitu dia guna tenaga daripada ombak laut. Kalau kamu tengok dekat gambar ni dia tunjuk stesen jana kuasa ombak ya. Contoh yang seterusnya tenaga pasang surut, maksudnya dia guna pasang surut laut tu. Naik turun laut tu untuk janakan tenaga. Kamu boleh nampak dalam GIF ni, dalam video ni. Okey, ini contoh video lagi untuk tenaga pasang surut. Boleh nampak dia linkkan terus dengan kabel elektrik semua. Ini contoh seterusnya iaitu tenaga solar. Solar ni maksudnya tenaga cahaya matahari. Dalam rajah ni yang kamu nampak adalah panel suria, panel solar. Dia akan serap cahaya matahari dan nanti dia akan tukarkan kepada tenaga elektrik. Okay, contoh seterusnya tenaga angin. So dia gunakan angin yang akan ditukarkan kemudian menjadi tenaga elektrik. Nanti kita akan tengoklah seterusnya. Kamu boleh tengok dalam rajah ni nampak dihubungkan terus pada kabel elektrik. Okey. Okey, yang seterusnya tenaga biojisim. Maksud biojisim ialah sisa daripada hidupan, benda hidup. Contoh kayu, contoh daun kering, bangkai, najis, sampah. Okey, gas daripada pelupusan sampah dan sebagainya lah. So, ini akan nanti dia akan hasilkan tenaga elektrik. Kita akan tengok kemudian macam mana ya. Seterusnya tenaga geoterma. Maksudnya haba dalam bumi. Dalam bumi ni kita tahu kalau kamu tengok gambar sebelah kanan, kamu akan nampak dalam bumi ada mantel, lepas tu ada teras luar, teras dalam kan. Mantel, teras luar, teras dalam tu dia ada haba. Jadi haba itulah yang digunakan nanti untuk menghasilkan tenaga elektrik ya. Okey, sekarang kita masuk pada tenaga tidak boleh baharu. Maksudnya dia tak boleh diganti dan dia akan habis satu hari nanti. So, kena gunakan dengan berhemah lah maksudnya. Okey, kita pergi pada contoh-contoh ya. Contoh yang pertama, tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni maksudnya tenaga daripada bahan radioaktif. Contohnya uranium. Daripada mana uranium ni? Uranium ni daripada dalam bumi lah. Ada sejenis mineral dalam bumi. So, tenaga daripada uranium ni menghasilkan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni akan menghasilkan tenaga elektrik. Seterusnya, arang batu. Arang batu tahu mineral dalam bumi lah arang batu ni. Dia pun boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Nanti kita akan tengok macam mana. Ini contoh seterusnya, gas asli. Juga sejenis tenaga tidak boleh baharu. Dan seterusnya, petroleum. Juga salah satu contoh tenaga tidak boleh baharu. Petroleum ni daripada mana? Dalam bumi. Okey.
Untuk penjanaan tenaga elektrik, mesti kena ada generator atau bahasa Melayu dia penjana. Penjana ni, tugas dia menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Tenaga mekanikal ni, maksudnya sama ada dia tenaga keupayaan ataupun dia tenaga kinetik. Dia mesti ditukarkan pada tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik ni dihasilkan melalui prinsip aruhan elektromagnet. Apabila medan magnet dipotong atau diganggu, arus aruhan atau arus elektrik dihasilkan. Medan magnet ni mesti dipotong menggunakan gerakan dawai atau gerakan magnet. Maksudnya, kalau nak hasilkan arus elektrik, mesti potong medan magnet. Kalau tak potong, tak terhasillah arus elektrik. Kita akan tengok cara dia pada slide yang seterusnya. Cuba kamu tengok rajah ni, dalam buku teks pun ada. Cuba tengok Michael Faraday dia buat eksperimen ni untuk menghasilkan tenaga elektrik. Nampak? Galvanometer ini digunakan untuk ukur ada arus tak. Kalau jarum galvanometer ni bergerak, maksudnya ada arus elektrik dihasilkan. Kalau tak, taklah. Okey, so kita tengok, nampak dia ada magnet dan dia ada dawai. Magnet dan dawai. Jadi, ingat, bila ada magnet, maksudnya ada medan magnet dihasilkan. Jadi, untuk hasilkan tenaga elektrik atau arus elektrik, medan magnet tu perlu diganggu ataupun dipotong. Cara nak potong medan magnet ialah, yang pertama, potong menggunakan gerakan dawai. Kalau dawai tu digerakkan, tengok rajah 6.3 dengan 6.4, dawai tu digerakkan. Dawai digerakkan, potong magnet tu. Potong tengah-tengah magnet, potong medan magnet tu. Jadi, aruhan arus elektrik akan dihasilkan. Kalau medan magnet tu tak dipotong, okey, arus aruhan atau arus elektrik tak dihasilkan. Kena ingat macam tu. Mesti potong medan magnet. Mesti ganggu medan magnet. Okey, kalau kamu tengok rajah 6.5 dengan 6.6, kamu nampak magnet yang digerakkan. Magnet yang digerakkan ke dawai tu untuk potong medan magnet. Okey, boleh faham ya? Jadi barulah galvanometer tu jarum dia bergerak menunjukkan ada arus aruhan atau arus elektrik dihasilkan. Jadi ingat, saya ulang lagi sekali, untuk hasilkan arus elektrik mesti sama ada dawai digerakkan atau magnet digerakkan untuk memotong medan magnet. Bila potong medan magnet, maka arus aruhan dihasilkan, arus elektrik dihasilkan. Okey? Kalau kamu tengok dekat gambar ni, garisan merah ni mewakili medan magnet. Jadi bila digerakkan dawai atau digerakkan magnet, dia seolah dipotong medan magnet tu. Jadi medan magnet diganggu ni saya wakilkan dengan garisan ungu ni. Okey, garisan ungu ni dia potong garisan merah tu. Okey. Solenoid ni apa? Solenoid ni adalah lilitan dawai. Lilitan dawai. Dawai yang dililit tu solenoid. Pada sebatang besi, solenoid lah. Okey, sekarang kita masuk bagaimana tenaga elektrik dijana melalui stesen jana kuasa, iaitu melalui prinsip pertukaran tenaga. Maksudnya macam tenaga kinetik tukar pada tenaga elektrik, tenaga mekanik tukar pada tenaga elektrik, tenaga bla 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 lah. Kita pergi Yang pertama, stesen jana kuasa menggunakan diesel, gas asli dan arang batu. Jadi tengok step-step yang cikgu dah letak ni. Okey, yang pertama sekali, pembakaran bahan api, iaitu tak kisahlah diesel ke gas asli, arang batu dalam dandang. Yang kedua, bila dibakar bahan api tu, panas tu akan dipanaskan air. Air akan menjadi steam. Lepas air menjadi steam, steam tu akan memutarkan turbin. Turbin tu akan menghasilkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik akan ditukarkan menjadi tenaga elektrik oleh penjana. Kamu boleh tengok step 1, 2, 3, 4. So, perubahan tenaga dia daripada tenaga kimia, lepas tu tenaga haba, tenaga kinetik dan tenaga elektrik. Ni contohlah pergerakan dia, boleh nampak Yang kedua, senang. Stesen jana kuasa menggunakan tenaga solar. So, sinaran matahari tu mengeluarkan tenaga cahaya. Panel suria dia akan serap tenaga cahaya dan akan tukar kepada tenaga elektrik. Itu saja. Okey, so tengoklah video ni. Tenaga solar.
Untuk stesen jana kuasa hidroelektrik, dia menggunakan tenaga keupayaan graviti. Apa tenaga keupayaan graviti? Adalah tenaga daripada tempat yang tinggi. Tenaga tempat tinggi. That's why empangan dia tinggi kan. So, tenaga keupayaan graviti ni dari tempat tinggi. Jadi, air tu akan mengalir dari tempat tinggi ke bawah. Okey, nombor 2 tu. Dan aliran air yang deras tu akan memutarkan turbin. Jadi turbin tu akan menghasilkan tenaga kinetik. Dan kemudian tenaga kinetik tu akan ditukarkan pada tenaga elektrik oleh penjana. So tenaga dia keupayaan graviti, kinetik, elektrik. Okey, tengoklah video ni. Tenaga angin, kamu nampak tu. Jadi udara bergerak, menggerakkan bilah. Bilah memutarkan turbin. Jadi penjana menghasilkan tenaga elektrik. Sama juga kinetik jadi elektrik. Tengoklah pergerakan tenaga angin ya. Untuk bahan api nuklear sama juga. Bahan api nuklear ni akan memanaskan air. Air ni akan hasilkan steam. Steam akan putarkan turbin. Turbin akan hasilkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik akan ditukarkan menjadi tenaga elektrik oleh penjana. So, perubahan tenaga dia, tenaga nuklear, tenaga haba, tenaga kinetik dan tenaga elektrik. Okey, tengoklah macam mana tenaga nuklear digunakan di sini. Stesen jana kuasa biogesim sama juga. Biogesim ni akan bebaskan gas metana. So, metana ni akan dibakar. Metana ni panas So, metana dia akan bakar dan dia akan panaskan air. Air akan jadi steam. Steam akan putarkan turbin. Turbin akan hasilkan tenaga kinetik. Kinetik akan ditukarkan menjadi tenaga elektrik oleh penjana. Ini contoh video macam mana biogesim menghasilkan tenaga elektrik. Ini contoh stesen jana kuasa geotermal lah. Haba dalam bumi Dan yang terakhir, cikgu nak kamu tengok stesen-stesen jana kuasa yang ada di Malaysia. Okey, yang ni di Terengganu dan di Sarawak. Ini pula di Negeri Sembilan dan di Perak. Akhir sekali di Pulau Pinang dan di Sabah. Okey, setakat ni itu dulu. Nanti kita akan sambung selebihnya pada kelas yang akan datang. Terima kasih.